dia masalah ni ada mazhab, misalnya mazhab Hanafi, dia bezakan. Bagi dia air yang mengalir lagi kuat daripada air yang tak mengalir. Itu kaedah asal dia. Air mengalir lebih kuat daripada air tak mengalir. Sebab itu iktibar dua qalah itu hanya kita ambil kira pada air yang tak mengalir. Maksudnya bila dia dua qalah dia kuat, bila dia tak dua qalah dia tak kuat. Tapi kalau air yang mengalir ni, mengalir itu sendiri adalah kekuatan bagi air itu, walaupun dia bukan dua qalah. Faham? Sebab itu dalam qaul qadim, air itu kalau dia mengalir walaupun dia tak sampai dua qalah, maka hukum dia macam dua qalah. Apa maksud hukum dia macam dua qalah? Dia hanya akan jadi najis dengan masuk najis ke dalamnya kalau berubah. Faham? Air tu, alur tu ada air mengalir. Air tu sedikit je masuk najis. Qaul qadim kata air itu tidak najis. Faham? Selagi mana najis tidak mengubah air tersebut, dia tak ada kira dua qalah, tak kira. Sebab air yang mengalir dia kuat, maka dia punya hukum macam dua qalah dari segi macam mana dia nak jadi najis. Faham? Itu yang sebut wafil qadimi la yanjusu bila taghayyurin. Dalam qaul qadim dia tidak akan najis bersama tak ada perubahan. Maksudnya dia tidak akan menjadi najis sekiranya masuk najis bersama dengan tak ada perubahan. Bersama tu maksud kalau tak ada perubahan. Kalau tak ada perubahan dia tak akan najis. Sama macam hukum apa? Sama macam hukum apa? Air dua qalah. Air dua qalah macam tu. Dia tidak akan menjadi najis sekiranya tidak berubah. Itu qaul qadim. Lagi sambung. Fil qadimi la yanjusu bila taghayyurin Liquwwatihi. Wal jariyatu allati la tahan najisu wa hiya kama Fal jariyah tu maksudnya air yang mengalir. Air yang mengalir yang menyentuh akan dia ataupun terkena akan dia oleh najis. وهي كما قال في شرح المهذب الدفعة بينها فتاي النهر في الأرض في apa? عرفي في العرض عرضها السماوات والأرض. lagi على الجديد تنجس وإن كان ماء النهر أكثر من كلتين. Ini dia punya tafsil dia, kamu dah belajar dalam Iqna'. Lagi panjang bahasan. Seterusnya, ولا ينجس غيرها وإن كان ماء النهر دون كلتين. lagi لأن الجريات وإن تواصلت حسا متفاصلة حكما. إذ كل جرية طالبة لما أمامها حاربة مما وراءها. Jariyah, bukan jariyah. Lagi ibarat ni sama macam dalam Iqna'. Faham? Perbahasan dia sama. Sebab mazhab pengarangnya sama. Jadi dia terang benda yang sama. Kalau kamu faham yang dalam Iqna', inilah yang dimaksudkan dalam kitab ni. Dia bahas mereka yang mengatakan air yang mengalir ni tidak mereka yang mengatakan air yang mengalir ni tidak boleh dinajiskan oleh sebarang najis tanpa perubahan, berhujah dengan bahawasanya air yang mengalir itu kuat. Adapun qaul jadid melihat kepada umumnya hadis. Kita beristidlal dengan umum. Faham? Ini belum jumpa lagi kan? Beristidlal dengan umum. Belum. Dia beristidlal dengan umum. Jadi disebut air. Dalam hadis kata idza balagal ma. Faham? Tidak sebut idza balagal ma'ur rakid. Tak sebut. Idza balagal ma. Bila air itu mencapai ia dua qalah. Maksudnya hukum dua qalah memberi kekuatan
ataupun kurang 2 kolah ini tidak mendapat kekuatan, hukum ini adalah umum, mengumumi semua yang dipanggil air. Air yang mengalir dipanggil air ataupun tak dipanggil air. Air yang tidak mengalir juga dipanggil air. Nampak tu cara istilah dengan umum. So bila dia dipanggil air, maka sepatutnya hukum dia sama. Hukumnya sama. Itulah yang menjadi wajah qaul jadid mentarjihkan bahwasanya air yang mengalir dalam menilainya sebagai sedikit dan banyak, tetap kita membangkai ukuran 2 kolah. Habis. Itu yang jadi. Cabang daripada qaul jadid ini perlu perbahasan. Perlu perbahasan tu maksudnya, okey, sekarang ni kita abaikan qaul qadim, kita setuju bahasanya yang rajih qaul jadid. Air yang mengalir macam air yang tidak mengalir. Persoalannya, 2 kolah pada air yang mengalir tu macam mana cara nak ukur dia? Faham? 2 kolah bagi air yang mengalir, kita nak kira isi padu air tu iktibar macam mana? Contohnya air longkang yang mengalir. Kalau kita sukat air tu daripada awal longkang sampai akhir longkang. Ni longkang yang air putih lah. Kalau longkang air hitam tu tak ada iskal. Faham? Ataupun air mengalir belakang tu. Kalau kita nak kira daripada awal sampai akhir, campur air isi padu dia akan jadi memang banyak. Memang akan lebih 2 kolah. Tapi kalau kita sukat pada had-had yang tertentu, mungkin kurang 2 kolah, mungkin lebih 2 kolah. Jadi itu yang dibincangkan oleh fuqaha Syafi'i. Kita kata air yang mengalir pun ada iktibar 2 kolah. Adakah iktibar 2 kolah itu dikira daripada majmu'ul ma', daripada himpunan air yang berada dalam laluan tersebut, ataupun bagaimana? Faham? Itu soalan ni. Maka himpunan air bukanlah menjadi ukuran untuk isi padu air sehingga dinilai sebagai 2 kolah ataupun tidak. Kita iktibar jariyah. Faham? Setiap jariyah dikira berasingan daripada jariyah yang sebelumnya, berasingan daripada jariyah yang selepasnya. Semua dia mempunyai hukum yang berasingan. Itu yang disebut tadi, wa in kanat mutawasilatan hissan. Faham? Walaupun air bila duduk dalam satu laluan, dia bersambung, dia tidak berasingan. Itu dipanggil walaupun dia itu bersambung daripada segi his, tetapi daripada segi hukum dia berpisah-pisah. Setiap air hukumnya berbeza daripada yang sebelumnya. Itu dia kata setiap jariyah haribatun mimma qablaha talibatun lima ba'daha. Setiap jariyah tu dia lari daripada yang sebelumnya, mengejar yang selepasnya. Jadi jariyah tu dia alur tu. Faham? Gelombang air tu. Setiap gelombang air tu dikira Dikira hukumnya lain-lain. Jadi contohnya gelombang dia tu besar ni. Faham? Maka kita kira nak menghasilkan 2 kolah, kita kira melihat daripada hafatain nahar. Hafatain nahri. Hafah tu maksudnya tebing lah. 2 tebing sungai. Daripada segi lebarnya. Tebing tu tengok daripada lebar. Lebar kan? Lebar, panjang. Okey, 2 tebing daripada lebar. Sini sampai sini. Dia punya jariyah besar ni. Faham? Dia punya dalam dia berapa dalam ke bawah. Faham? Maka keseluruhan air yang dalam jariyah tu melihat kepada lebar dia, panjang dia dan umqan. Dia punya kedalaman dia, berapa isi padu air dia. Adakah isi padu air dia mencapai 2 kolah ataupun tidak? Di situ cara mengira isi padu air yang mengalir itu sebagai 2 kolah ataupun tidak 2 kolah. Faham? Dilihat pada jariyah, diukur
daripada tebing ke tebing, daripada lebar tebing ke tebing, kemudian kedalamannya berapa isi padunya, adakah isi padunya mencecah isi padu air 2 kolah? Maka kalau iya, maka dia 2 kolah. Kalau tidak, dia bukan 2 kolah. Faham? Kalau tidak, dia bukan 2 kolah. Jadi apa faedah dia? Kalaulah kita kata dia bukan 2 kolah, contohnya satu orang ambil wuduk kat sini, seberang sini. Dekat seberang sana tu ada bangkai. Ada bangkai kambing. Ada bangkai kucing tersekat. Terapung ke? Kan? Terapung dekat seberang sana. Kita ambil wuduk kat sini. Jadi kalau kita ambil wuduk kat sini, adakah air kat sini mutanajis ataupun tidak? Faham? Bergantung. Kalau kita hukum jariah, bahagian yang kita ambil wuduk tu adalah apa? 2 kolah, maka kita ambil wuduk kat sini sah, sekiranya air tak berubah. Faham? Sekiranya air berubah, tak sah lah. Itu faedah dia. Tapi kalau sungai besar, tak payah kira lah. Itu memang confirm 2 kolah, tak payah ukur. Faham? Yang nak kena ukur ni yang alur kecil. Kita ambil wudu sini, tu sebelah tebing sana tu ada bangkai kerbau. Tapi sungai Mekong lagi. Dia memang air terlalu banyak lah. Faham? Tak payah nak kira, itu maklum. Tak kira pun tahu air tu banyak. Tapi yang apa ni, ada ihtimal tidak mencapai 2 kolah, di situ yang perlu ada anggaran dan kiraan. Itu kaedah yang ulama Syafi'i putuskan untuk mengira air 2 kolah kalau air itu air yang mengalir. Faham? Soalan dia, berapakah kadar isi padu air yang dikira sebagai 2 kolah? Isi padu tu maksudnya berapa liter air. Ada pelbagai kiraan lah keluar. Ini kali pertama kamu temui ukuran dalam kitab ini. Maksudnya hukum yang melibatkan ukuran. Wal qullatan, lepas ni kan 500 arta. Di dalam fiqh, antara perkara yang mencabar juga mengetahui ataupun mengenal pasti ukuran-ukuran yang disebutkan. Faham? Dia ada ukuran yang berbentuk sukatan. Contohnya 1 gantang, 1 cupak. Faham? Itu sebenarnya sukatan. Dia bukan isi padu. Isi padu lah, sukatan. Dia ada ukuran yang berbentuk apa? Berat. Dia ada ukuran yang berbentuk panjang. Apa dia panggil? Kalau panjang tu dia panggil apa? Berat, sukat. Apa lagi? Ukuran lah, ukur. Timbang, sukat, ukur. Ukur ni panjang lah, meter, 1 sentimeter, cinci. Kerana timbangan, sukatan, ukuran ni dia ada melibatkan hukum. Bila dia melibatkan hukum, kita perlu kenal pasti dia punya apa? Dia punya ukuran secara tepat berdasarkan kiraan semasa. Bila saya tengok-tengok, contohnya kan 2 kolah. Kalau dalam kitab lama disebut 2 kolah ni ialah 1 hasta suku persegi. Kalau bekas tu petak. Faham? Kalau bekas tu tak sama panjang dia lebih panjang daripada lebar dia, maka dia memerlukan ilmu ukur, handasah. Macam dekat sekolah kan orang belajar ilmu ukur tu. Walaupun panjang dengan lebar dia tak sama, tapi dia boleh buat kiraan, dia mengetahui hasil daripada keluasan tempat tersebut. Faham? Jadi dia ada keluasan standard dia.
Walaupun macam mana pun bentuk itu dibuat, buat dalam bentuk segitiga, bulat, segi enam. Dia panggil apa segi enam tu bahasa Inggerisnya? Hexagon. Apa? Hexagon. Macam pentagon. Pentagon tu dia buat 6. Sama juga macam sarang lebah. Sarang lebah tu dia bukan petak. Yang dalam tu. Dia bukan petak, dia bukan bulat, dia segi 6. Sarang lebah. Sarang lebah kan orang panggil. Sarang lebah. Begitu, segi 6. Macam mana pun ukuran tu, tapi kalau kita tahu ilmu ukur tu, kita boleh tahu dia punya isi padu dia tu sama ke tak. Faham tak? Sebab itu dalam kitab Iqna' tu ada ibarat yang susah nak difahami, sebab dia bercakap menggunakan ilmu handasah. Sebab itu dulu di madrasah ataupun orang yang belajar ilmu agama, antara yang kita belajar ialah ilmu handasah, ilmu ukur. Satu hisab, ilmu kira. Dia satu lagi ilmu ukur, handasah. Dia ada kitab yang muqarrar. Kalau di India, kalau tengok dalam pelajaran yang Maulana Zakaria belajar, antaranya ilmu handasah, cara kira, cara ukur. Faham? Jadi ilmu ukur ni juga perlu diketahui oleh orang yang belajar agama. Sebab ada perkara keputusan tu dia perlu kemahiran mengukur. Faham? Dia boleh ukur. Ada bab dalam kitab fiqh, bab ukur tanah. Jadi dia kena tahu ukur. Kalau sekarang ni kalau kita tak tahu, kita serah pada orang yang tahulah. Namun dia adalah salah satu pelajaran yang dimasukkan dalam silibus pengajian agama ni. Macam contohnya ilmu hisab kan kita belajar. Sebab dia ada kaitan rapat dengan ilmu faraid. Kalau ulama dulu dia bukan belajar hisab biasa, dia belajar algebra, aljabar wal muqabalah. Nama ilmu algebra ni bahasa Arab. Bahasa Arab aljabar nama dia. Orang putih panggil algebra. Dia ilmu algebra tu pun dicetuskan oleh orang Islam. Dan ulama yang mula buat ilmu algebra ni ialah untuk mengira faraid dan wasiat. Faham? Yang rumit punya kiraan. Jadi dia cipta satu kaedah cepat untuk mengira. Cuma dipakai sekarang ni untuk tujuan kejuruteraan dan seumpamanya. Tapi ulama tu buat bagaimana digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah agama yang melibatkan kiraan. Faham? Jadi bila masalah dua qaulah ni, satu masalah ukuran, satu lagi masalah isi padu. Ukuran tu maksudnya bekas tu dia punya ukuran berapa? Kalau kita tahu je ukuran bekas tu, automatik kalau air penuh dalam tu, air tu 2 qaulah. Dalam kitab lama dia sebutlah, kalau bekas tu bulat, dia 2 hasta lebar dan 1 hasta ke dalam. Kalau bekas tu petak, maka dia 1 hasta suku persegi dan dalam. Faham? Cuma masalah hasta ni nak pakai hasta siapa? Ada orang tangan dia panjang, ada orang tangan dia pendek. Maka lebih mudah kalau kita keluarkan kiraan metrik. Faham? Iaitu sentimeter, meter ke, inci ke. Faham? Yang mana kiraan dia akan jadi standard. Kalau pakai hasta kan tak sama. Nak pakai hasta siapa? Dalam kitab disebutlah hasta adami yang biasa. Kalau yang ini hasta najjar dia sebut juga. Jadi benda-benda itu tidak dapat mengenal secara tepat. Jadi ada kiraan dia. Jadi sebab tu kena ada kitab yang khas tentang kiraan ni. Yang paling ringkas yang dikarang oleh Dr. Ali Jumaah, mantan Mufti Mesir, Al-Makayil wal Mawazin Syar'iyah. Di situ semua ada. Tentang ukuran tentang ukuran musafir berapa kilo. Itu semua benda-benda yang perlu dituntaskan menggunakan kiraan semasa. Macam contoh 2 qaulah ni. Ada yang sebut 200 liter. Ada yang sebut 210 liter. Jadi kita nak iktimat yang mana satu. Sebab itu dia belum lagi ada di sisi saya lah, yang
yang tuntas. Tapi semuanya mengira paling kurang 200 liter ke atas. Faham? 200 liter ke atas. Jabatan Mufti pun ada keluarkan. Tapi itulah Jabatan Mufti sebut lain. Yang Dr. Ali Jumaat sebut lain pula. Yang Dr. Wahbah sebut lain pula. Dia punya masalah berlainan tu sebab kita nak transfer daripada kiraan tradisional yang lama kepada kiraan baru. Faham? Dia menyebabkan berlakunya ijtihad dalam mengira. Nak transfer tu. Kalau contohnya mood, kita nak transfer daripada mood yang Rasulullah, nak transfer kepada kiraan gram ke, kiraan kilo ke. Mood ni ialah sukat, bukan timbang. Tapi kita nak tukar jadi kiraan timbang. Ada benda sikit tapi berat. Faham? Kalau sukat dia tak ada kira berat. Bekas tu penuh je, maka cukuplah dia punya kiraan. Berat ke, ringan ke, sebab dia bukan ukurannya adalah berat, ukurannya adalah saiz. Sukat ni adalah mengukur benda mengikut saiz. Faham? Kalau berat, dia punya berat dia wazan. Jadi benda ukur pakai sukat, kita nak transfer jadi berat. Macam mana nak dapatkan dia punya persamaan? Faham tak? Sebab itu kita jangan abaikan ilmu hisab. Imam Syafi'i kata, siapa yang mempelajari ilmu hisab, nabula ra'yuhu, dia akan mempunyai pandangan yang cerdas, faham? Yang bernas, yang halus. Sebab bila dia mempelajari hisab, maka dia akan ada akal yang halus. Jadi bila dia bagi pandangan tu dia timbang macam dia kira hisab. Faham tak? Itu Imam Syafi'i menggalakkan supaya mempelajari juga ilmu hisab. Kita belajarlah kat sini sifir. Faham? Sifir. Ada orang buat lawak, dia kata, tadi dia dengar ustaz kata haram belajar ilmu sifir. Haram apa? Haram belajar ilmu sifir. Dia kata, dulu kat sekolah aku belajar sifir, tak haram pun. Haram belajar ilmu sifir. Dia belajar sampai sifir 7, sifir 8 tak ingat. Ustaz tu kata haram belajar ilmu sihir, bukan ilmu sifir. Okey. Pergi seorang pergi kat meja saya tu, ambil kat bawah tu ada bekas kecil, stainless steel tu. Ambil jap. Lepas tu ni jap, belah sini tempat duduk kan, belah sini rak pertama tu dia ada satu kertas kan, yang dia sarung dengan plastik, tulis Arab. Ambil kat. Okey, duduk. Wal jari karakidin. Kita tengok mazhab Hanafi. Contoh, di mazhab Hanafi ni lagi susah nak hafal daripada mazhab Syafi'i. Dia lagi belik, dia lagi banyak pecahan dia. Sehingga ada orang kata, ajibtu liman ta'allama al-madhhab al-syafi'i fi 4 sinin kaifa lam yatafaqqah. Aku merasa hairan bagaimana orang yang belajar fiqh Syafi'i dalam masa 4 tahun, bagaimana dia belum menguasainya. Kemudian dia kata lagi, wa ajibtu liman ta'allama al-fiqh al-hanafi fi 4 sanatan kaifa yatafaqqah. Faham? Dia kata, aku merasa pelik, macam mana satu orang dia belajar mazhab Hanafi selama 40 tahun dan dia boleh faham. Faham? Yang tadi tu, bagaimana orang belajar mazhab Syafi'i dalam masa 4 tahun, bagaimana dia tak faham. Kemudian satu lagi, bagaimana orang yang mempelajari mazhab Hanafi selama 40 tahun, macam mana boleh faham. Dia memang banyak pecah. Jadi contoh kan, okey, dalam mazhab Hanafi, air mengalir ni memang
memberi kekuatan, rajih. Kita qaul qadim, tapi dia adalah muktamad. Sebab itu cara nak membersihkan, tetapi dalam mazhab Hanafi, dua kolah dia lagi besar daripada dua kolah kita. Mazhab Hanafi, kiraan dua kolah dia lebih banyak air daripada kita. Dia 10 kali 10. Adalah, dia ada khilaf. Mazhab dia sendiri khilaf. Macam mana nak menentukan air banyak? Dia tak guna istilah dua kolah. Air banyak. Ada mengatakan air banyak ni ialah bila kita gerakkan air dari satu sudut, air belah sana tu tidak bergerak. Maksudnya tidak kena getaran air yang kita kocak kat sini. Jadi menunjukkan kawasan tu besar. Faham? Tapi kalau kita kocak kat sini, dia punya alur tu sampai kat hujung, sampai hujung pun bergerak, maka air tu dikira sedikit. Maka kalau bekas tu tepat-tepat dua kolah, memang kocak. Kalau kita kocak sini, hujung kocak. Di mazhab Hanafi, dia punya dua kolah lagi besar. Sebab itu kalau kita ambil wuduk dekat tempat Hanafi, kita celup dalam kolah ni, tak bagi. Sebab air tu masih kurang dua kolah menurut mazhab dia. Tak boleh ambil celup buang dalam kolah. Dia adalah beza di kalangan ulama di sendiri tentang air banyak itu macam mana, 10 kali 10 ataupun yang tadi tu, yang gerak dari satu tarf, di sebelah sana pun tidak bergerak. Di sebelah sana tidak bergerak, maka barulah banyak. Kalau bergerak, air itu masih dikira sebagai sedikit. Tetapi dalam bab yang mengalir ni, contohnya air tu kurang 2 kolah, masuk najis, faham? Maka air itu jadi mutanajis kerana air itu sedikit. Macam mana cara nak bagi air itu jadi suci semula? Kita alirkan air itu, faham? Contohnya bekas tu kita buka bagi air mengalir, maka air itu jadi suci. Ataupun dia tuang air itu, dia tuang air itu mengalir kan. Jadi kita alirkan air itu akan jadi suci, walaupun lepas tu dia bertakung semula, faham? Itu cara dia. Sebab bila air itu mengalir, maka mengalirnya air itu boleh memberi kekuatan kepada air tersebut dan mengembalikan kesuciannya. So mazhab Syafi'i tak ada kaedah macam tu untuk menjadikan sesuatu air yang mutanajis kepada mutlak. Kita cara nak menjadikan air mutanajis yang kita dah belajar sebelum ni. Ada 2 cara je, faham? Ada 2 je, 3 lah. Kalau air tu kurang 2 kolah, tambah bagi jadi 2 kolah, habis. Kalau air tu 2 kolah tapi berubah kan, nak jadikan dia suci semula, 2. Berubah dengan sendiri, bukan berubah, hilang perubahan dengan sendiri, buang air dalam tu, hilang perubahan dengan sendiri. Yang kedua, kita tambah air sampai hilang perubahan. Bas, ada 3 je cara, faham? Untuk merawat air yang mutanajis menjadi suci semula, 3 je, faham? Tak ada yang keempat, tak ada. 3 sahaja cara untuk recycle air tersebut sehingga dia menjadi mutlak semula. Bas, baca. Kita masuk pula pada ijtihad. Ijtihad pada air. Okey. Baca ijtihad. Ni tak berkenaan pun bawa agak, tak apa. Maksud bawa satu je kan. Yang ada plastik. Ni ada plastik ke? Tak ada. Tak payah bawa. Habis. Ada soalan tak? So, ada soalan?
dia dah pernah guna untuk sampai rumah sekarang belum. Tapi air tu Bukan memang kita orang, kami. kami Orang, tahu kita orang. ada tempat tu lah pernah turun. Dan abang-abang tu biasanya memang air lagi semua biasa air. Dan air sungai tu pun orang pun fungsi lah. Dia di orang pun di lepas Sungai itu besar mana? Besar ke kecil? Dia punya lebar dia kelas ni baru je. Lebar dia dalam lah. Hapus. Tak dalam lah. Lebar separuh kelas. Air apa? Air paya. Air paya ni orang pergi imam walaupun dia ambil satu air, dia masukkan air paya tu tapi dalam mesin. Dia nak angin air. Pukul juga air. Pukul air. Air, nak tanya air paya ke air sungai? Air sungai. Pening. Okey. Duduk. Ini dipanggil mud, ukuran mud Rasulullah. Ada orang buat produk ni made in Pakistan. Ada orang hadiah lah kat saya. Kalau nak beli pun boleh kak. Aku buat bisnes. Jadi diukur berdasarkan mud Rasulullah. Dia macam mana orang dapat mud Rasulullah? Satu, itu cabaran dia. Satu, dia kena dapatkan mud. Bukan mud Rasulullah, bukan maksudnya mud yang Rasulullah pakai. Mud yang dipakai pada zaman Rasulullah. Tak kisahlah Rasulullah pakai ke, orang bukan Islam pakai ke, yang pasti pada zaman Nabi bila disebut perkataan mud, itu mud yang standard orang pakai. Faham? Kalau mud yang memang bekas yang Rasulullah pakai, itu ala ra'si wal ain lah. Tapi itu bukan yang dimaksudkan bila dalam kitab kata mud Rasulullah. Maksudnya mud pada zaman Rasulullah. Benda tu sangat penting dalam bab zakat lah. Jadi ada ulama yang mengiranya dan mengeluarkan natijah, kemudian dibuat tempahan. Dulu biasanya orang pergi Pakistan, dia ada satu orang Maulana tu, dia ada mud. Jadi kalau kita nak ukuran dia, kita bawa bekas tu kat kedai yang tempa ni, sampel tu kan, dia akan buat dan dia ukur. Jadi ini made in Pakistan. Dan ini dia punya sanad dia. Faham? Ini bersanad sampai kepada, ini sanad dia. Akhir sekali sampai kepada pemilik asal lah. Adalah tulis panjang nama ni. Sanadu wa ijazah ma yu'adilu mikyal al-muddin nabawi al-madani al-sharif al-mujaz bir riwayah wa dirayah. Ini dia ada sanad lagi. Faham? Yang mana setiap orang dia ambil daripada guru dia ukuran tersebut sampailah kepada pemilik asal yang melihat ataupun mengukur sendiri mud tersebut seperti ukuran mud yang ada pada zaman Nabi SAW. Jadi inilah ukuran. Saya tak tahu lah berapa ringgit harga dia, sebab orang bagi hadiah. Jadi kalau nak beli dengan saya. Jadi Rasulullah maknanya ambil wuduk kalau berdasarkan hadis mud tu, air besar ni je lah. Faham? Air besar ni. Kemudian mud dalam bab cupak, satu cupak untuk bayar fidyah, buah beras penuh dalam ni, maka inilah ukuran dia. Satu cupak. Kalau satu gantang, ini kali 4. Faham? Kali 4, sebab satu gantang adalah 4 cupak. Faham tak? Cumanya saya tak baca lagi sanad ni, tapi adalah sanad. Masalah mud ni juga, ukuran dia ataupun sukatan dia ada khilaf juga antara mazhab. Mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf.
antara Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Gantang. Dia khilaf pada gantang, tapi bila khilaf pada gantang, mestilah dia akan memberi kesan pada mud. Kalau gantang tak sama, otomatik mud pun tak sama. Dia ada khilaf. Sedangkan cupak Nabi tu tak berubah, yang tu je. Tapi khilaf tu berpunca daripada sumber. Maknanya orang yang mengatakan mud tu banyak ni, jadi ada sumber dia, tetap kembali kepada mud Rasulullah. Tapi yang mengatakan sebaliknya pula, dia ada sumber lain pula. Maksudnya kiraan juga terdedah kepada ijtihad. Faham? Sebab benda itu yang secara pastinya tidak ada pada kita, maka memerlukan ijtihad. Masing-masing dengan dia punya jalur riwayat dia, dia berijtihad untuk ukuran-ukuran tertentu. Contohnya 2 qolah ni, 500 rital. Macam mana Imam Syafi'i kira? Faham? Ini kamu dah baca dalam Iqna'. Macam mana dikira sehingga keluar 500 rital? Nabi sebut 2 qolah. Kullah ni adalah ukuran isi padu air. Faham? Tetapi oleh kerana kullah itu sudah tidak digunakan, kita perlu terjemahkan dia kepada kiraan yang difahami oleh orang pada masa itu. Pada masa itu orang faham rital Baghdadi. Rital ni Baghdadi punya rital. Jadi tugas ulama perlu transfer kiraan daripada kullah yang disebut dalam hadis tu kepada rital. Maka ada cara mengiranya sehingga keluar 500 rital. Antara hujah mazhab Hanafi yang menolak hadis, dia orang tak pakai tu, hadis 2 qolah tu tak pakai. Hadis 2 qolah, mazhab Hanafi tak pakai. Bila kamu masuk dalam bahasan hadis, kita tengok apa wajah mereka tak pakai hadis tersebut. Antara alasannya ialah hadis itu sanadnya muttarib, dhaif. Yang kedua ialah dia kata kalaulah kita terimalah 2 qolah itu sebagai satu ukuran air itu banyak. 2 qolah tu banyak mana? Sebab qullah tidak menggambarkan ukuran. Faham? Qullah ni dia bukan ukuran, dia adalah satu bekas yang digunakan pada waktu itu untuk isi air. Yang bekas tu orang panggil qullah, satu qullah. Bekas itu dibuat daripada kulit. Tapi isi padu bekas tu banyak mana kita tak tahu. So bila kita tak tahu, maka kita tak boleh gunakan hadis ini untuk berhujah. Dia panggil yata'azzar al-wusul ila tahqiqi qadrihi. So bila tak tahu, maka kita perlu cari riwayat yang lain dalam kita nak menghukum. Itu kaedah yang dipakai dalam mazhab Hanafi. Sebab itu mereka tak guna hadis 2 qolah. Tapi Imam Syafi'i dia ada kiraan dia, sehingga dia dapat kira dan keluarkan natijah macam yang disebutkan di sini. Faham? 500 rital Baghdadi takriban. Mazhab Syafi'i mu'tamad dia 500 rital. Baca wal qullatan takriban fil asah. Lagi habis. Macam mana kiraan dia? Kita sebut tentang kiraan yang sampai boleh keluarkan 500 rital, insya-Allah. Tengok bagaimana Imam Syafi'i telah melaksanakan tanggungjawab dia sehingga mengeluar kiraan tersebut. Ada tak dalam Kanz? Kalau tak ada, kita baca yang dalam Iqna' je lah. Kanz ada? Tengok macam mana cara seorang mujtahid dia nak mengeluarkan kiraan. Ada riwayat. Jadi macam ni hujah dia. Kamu mendakwa bahawasanya kita tak boleh ukur 2 qolah. Kamu pihak yang membantah lah. Maka kita kata kami tak setuju. Kami bantah bantahan kamu. Bantahan tu di reject. Apa dia? Bantahan itu dibantah. Kami tak bersetuju bahawasanya 2 qolah tak boleh dikira.
dua qaulah itu kiraannya adalah kita mengambil satu lagi riwayat daripada riwayat Imam Baihaqi yang ada tambahan perkataan biqilali hajar. Idza balagal ma'u qullataini biqilali hajar. Ini ziyadah ni, ziyadatus thiqah dia panggil. Ziyadah ini tidak ada pada riwayat yang mula-mula kita baca. Riwayat yang mula-mula kita baca hanya perkataan idza balagal ma' qullatain. Tetapi ada hadis riwayat Baihaqi lagi. Baihaqi lagi wa ghairihi ada tambahan perkataan biqilali hajar. Faham? Tengok dia punya step hujah dia. Okey, riwayat ni ada ziyadah perkataan tu. Maka kita dah dapat satu petunjuk. Kullah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah kullah yang diimport daripada hajar. Hajar. Faham? Hajar ni apa pula? Setelah kita dah tahu, itu satu panduan kan? Kita cek pula. Hajar ni tempat di mana letaknya hajar? Yang diimport, kullah-kullah yang digunakan di Madinah pada zaman itu diimport daripada hajar. Maksudnya, kullah tersebut adalah buatan hajar. Hajar ni tempat di mana? Lagi? Hajar ni adalah sebuah tempat yang berdekatan dengan Madinah. Kita terang kat sini. Dan kullah hajar ni, satu kullah hajar bersamaan dengan والواحدة منها قد ترها الشافعي أخذا من ابن جريج Juraij. الرائي لها بكربتين من تراب الحجاز Min apa? من تراب الحجاز. Kemudian sekarang ni kita dah dapat satu petunjuk bahawasanya kullah itu adalah buatan hajar. Okey, selesai. Kemudian kita pergi pula kepada petunjuk seterusnya. Kullah hajar tu berapa luas dia? Berapa besar dia? Untuk tahu besarnya kullah hajar ni, kita perlu ada orang yang pernah tengok kullah hajar dan dia bagi tahu. Kullah hajar itu besar dia mana? Besar mana? Maka Imam Syafi'i berhujah dengan satu riwayat daripada Ibnu Juraij. Ar-Ra'ilah. Ibnu Juraij ini adalah orang yang pernah tengok sendiri kullah hajar. Maka kita berhujah dengan riwayat atau perkataan orang yang pernah tengok sendiri kullah hajar tu besar mana, iaitu Ibnu Juraij. Ibnu Juraij ini dengan Imam Syafi'i selang satu je. Faham? Dia adalah guru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Sanad Imam Syafi'i di Makkah. Sanad fiqh Imam Syafi'i di Makkah ialah daripada Malik, daripada Muslim bin Khalid Al-Zanji, daripada Ibnu Juraij, daripada Atha bin Abi Rabah, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Faham? Maka antara Imam Syafi'i dan Ibnu Juraij itu selang satu, dia adalah guru kepada guru beliau. Maka Juraij ini mengatakan dia pernah melihat kullah hajar. Maka dia mengatakan kullah hajar ini dia punya besar dia sama dengan 2 kirbah setengah. Kirbah yang mana? Kirbah yang biasa digunakan kat Hijaz. Faham? Kirbah ni berkain juga. Kalau bahasa lama ni gerba, dia panggil gerba. Kirbah ni berkain buat daripada kulit kambing, kulit lembu. Kirbah ni adalah bekas air. Maka dia adalah besar dia 2 kirbah setengah Hijaz. Kirbah yang Hijaz punya. Maka Imam Syafi'i duduk di Hijaz. Maka dia memang tahu kirbah Hijaz ni besar mana. Kemudian dan kirbah Hijaz ni pula besar mana? Satu kirbah Hijaz tidak lebih daripada 100 ritel Baghdad. Tak lebih. Lagi annahu anna ritla. Seterusnya
أربعة أسباع Hmm. درهم 4/7 arba'atu asba'. Kemudian أو بلا أسباع أو وثلاثون. ada khilaf. Seterusnya وهجروا بفتح الباء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية. lagi تقريبا في الأصح قدم تقريبا أقصى المحرر ليشمله وما قبله التصحيح. والمقابل فيما قبله ما كلا الكلتان الفرطل لأن الكربة قد تسع 200 رطل وكلا كما 600 رطل لأن الكلة ما يمكنه البعير أن يحمله وبعير العربي لا يحمل غالبا أكثر من وسط وهو 60 صاعا 320 رطلا يحط 20 للظرف والحبل والعدد على الثلاثة. lagi كلا تهديد فيدل أي شيء نقص وعلى التقريب الأصح لا يدل في 500 نقص رطلين. dia begini. Panjang ni. Kita baca ni untuk kita nak tengok macam mana ulama kira. Faham? Benda itu bukan datang macam tu je. Dia ada kiraan dia. Setelah kita kenal pasti bahawasanya satu kirbah tidak lebih 100 rital, tapi mungkin kurang. Bila tak lebih tapi mungkin kurang, kita ambil maksimal. Ihtiyat. Faham? Satu kirbah Hijaz ni dia tak lebih 100 rital, tapi mungkin je kurang. Jadi nak ambil yang mana satu? Ambil yang paling maksimal lah. Ihtiyat. Faham? Kalau ambil kurang mungkin lebih, maka kita ambil paling maksimal. Dia tak akan lebih daripada 100. Okey, dia kata 200 setengah rital. Maka 200 setengah, satu kirbah berapa? Bersamaan dengan 200 berapa? 200 rital. Setengah. Kirbah apa baca? Apa tu yang sebelum tu? Yang mula-mula. Ala wahidatuha la tazidu ala mi'ati ritlin. Di satu kirbah, satu qullah sama dengan 2 kirbah setengah. Macam tu. Satu qullah sama dengan 2 kirbah setengah. Satu kirbah tidak melebihi 100 rital. Jadi macam mana boleh keluar 2 qullah sama dengan 500 rital? Ni suruh Cina ni kira. Cina pandai kira duit. Macam mana kiraan dia? Jadi tulis kat paper hitam. Transfer tu. 2 qullah. Tengok, 2 qullah. Satu qullah sama dengan 2 kirbah setengah. Satu kirbah sama dengan 100 paling maksimal. Faham? Maka maknanya satu qullah sama dengan 250 tu datang mana? Dia kata satu kirbah sama dengan satu qullah sama dengan 2 kirbah setengah. Hanya perkataan setengah aja. Dan sedikit syait. Sekarang ni satu kirbah 100, satu lagi kirbah 100. Jadi setengah tu dia lafaz dia bukan setengah sebenarnya dia.
dalam lafaz ada syai', maka kita pakai kiraan genap. Orang Arab bila dia kata 200 lebih, sebenarnya ayat dia 200 lebih. 200 lebih kirbah. Satu kolah sama dengan 200 lebih kirbah. Okey, satu kirbah 100 rital. Ambil maksimal. Satu lagi 100 rital. Dah 200 rital. Lebih tu berapa? Orang Arab bila dia kata 200 lebih, maka paling lebih pun setengah. Dia tak akan sebut, dia sebut 200 lebih tapi 260, tak mungkin. Faham tak? Itu cara penggunaan dalam bahasa Arab. Bila dia kata 200 lebih, dia tak akan lebih daripada 50. Kalau benda tu adalah 270, dia tak akan sebut 200 lebih. Dia akan sebut 300 kecuali 30. Faham? Itu cara orang Arab sebut. Maka oleh kerana lebih tu kita tak tahu berapa, kita ambil genap. Faham? Kita genapkan 50. Macam kamu belajar genap kan. Tapi biasanya kalau genap macam ni, kalau lebih kita genapkan jadi 300 je. Kita genapkan bagi jadi 50. Jadi 250 satu qullah. 250 rital. Kali 2 500 rital. Dan itulah rahsia perkataan takriban. Faham? Oleh kerana kiraan tadi tu dia bukan kiraan yang tepat. Kiraan tersebut kita mengamalkan unsur ihtiyat. Ada benda yang kita genapkan untuk ihtiyat. Maka sebab itu dalam bab 2 kolah ini, kalau air tu kurang daripada 200 liter sedikit, maka hukum dia masih lagi 2 kolah. Faham? Sebab mungkin sahaja yang kita kira genap tadi sebenarnya dia kurang sikit. Faham? Maka sebab itu pendapat yang muktamad dalam bab ini dua. Fil asah ni dia merujuk kepada dua perkara. Pendapat yang muktamadnya 2 kolah adalah 500 liter. Fil asah. Yang kedua, pendapat yang muktamadnya ialah 2 kolah itu 500 liter takriban. Faham? Fil asah dia kembali kepada dua masalah. Sebab ada ulama mengira 2 kolah ni dengan kiraan lain. Contohnya 1000 liter. Ada yang mengira 2 kolah ni 1000 liter. Saya tak jawab lagi soalan tadi. Lupa. Sebab jauh sangat soalan tu. Indonesia. Faham? Nanti kita baca juga pendapat muqabil tu macam mana dia kira, untuk kita tahu kepelbagaian pendapat. Tapi pendapat ni lagi ringan lah, sebab yang tu 1000 lagi banyak air. Ini 500 je. Dia dalam bab air ni, macam contoh tadi kan, air kita ambil wuduk. Dekat hulu sana orang guna untuk najis, berak ke, bela babi ke, tak kisahlah. Kita ambil wuduk kat sini. Air daripada hulu sampai kita ni dah tentu air tu lebih daripada 2 kolah, kan? Furuk ni kamu boleh dapati dalam syarah. Dia banyak lagi furuk ni, air 2 kolah ni. Furuk macam-macam. Contoh kita ambil satu masalah furuk. Air isi padu dia 2 kolah lebih, masuk najis. Dan najis tersebut telah mengubah air. Tapi dia ubah sebahagian je air. Sebahagian air jadi kuning. Boleh tak berlaku macam tu? Boleh, sebahagian je. Kita ambil wuduk di air yang tidak berubah. Adakah wuduk kita sah? Faham? Yang berubah sebahagian je, adakah wuduk kita sah? Kaedah dia macam mana? Dalam Iqna ada tulis. Air itu lebih 2 kolah. Kalau air itu kurang 2 kolah, khalas, tak disyikal. Air itu lebih 2 kolah. Kalau air kurang 2 kolah, kita ambil wuduk, sebahagian air itu telah berubah, sebahagian lagi tak berubah. Kita ambil wuduk dekat yang tak berubah tu, adakah sah? Tak boleh. Tak boleh. Sebab air yang kurang 2 kolah asalkan masuk najis, walaupun tak berubah. Jadi air tersebut dia duduk dalam satu bekas, walaupun sebahagian sini je berubah, sebahagian tak berubah, tapi air itu kurang 2 kolah.
Faham? Bila kurang 2 kolah masuk najis, maka dia ternajis. Mana ada syarat berubah. Faham? Sekarang ni air tu 2 kolah masuk najis, sebahagian je berubah. Kita belajar air 2 kolah, kalau berubah dia akan jadi mutanajis. Sekarang ni sebahagian berubah, sebahagian tak berubah. Kita ambil bahagian tak berubah. Macam mana jawapan dia? Ha? Belajar lah kan. Maka jawapan dia, kita tengok air yang tidak berubah tu berapa kolah. Faham? Kalau air yang berubah tu balance tu masih 2 kolah, maka boleh ambil wuduk daripadanya. Faham? Air tu adalah 600 rital. Banyak air tu 600 rital. Yang berubah itu 50 rital. 60 tolak 600 tolak 50, berapa baki? 550. Adakah 550 masih lagi sama banyak dengan 2 kolah? Masih kan? Maka boleh kita ambil wuduk daripada air yang baki. Tapi air tu ada 550, yang berubah tu rital dia adalah 70. Faham? Maka maknanya bakinya 480, kurang daripada 500 rital. Maka yang baki pun kita tak boleh guna untuk bersuci. Faham? Okey, masalah sungai. Dia contohnya masa banjir. Masa banjir, macam contohnya tempat kok tu, kok kan? Tahu kok? Tempat apa dia panggil? Melayu panggil apa? Kedah ni. Orang panggil kok lah. Tempat kumbuhan tu lah, loji kumbuhan. Yang bulat tu, tai masuk kat situ. Melayu panggil apa? Loji kan? Loji najis tu pecah. Jadi tai keluar, terapung. Banjir. Jadi kita berjalan nak pergi surau, mengharungi banjir. Banjir. Mungkin separuh badan ke, sampai lutut ke. Ada tempat yang mana ada terapung tai. Mungkin kita jalan sebelah aja. Jadi soalan dia, adakah badan kita kira najis? Faham? Ataupun satu orang, dia mandi dalam swimming pool, bawa anak dia, tiba anak dia berak, tak pakai pampers. Jadi anak ke apa ke, ada tai terapung kat swimming pool tu. Jadi kita berenang sebelah tu, adakah badan kita najis? Dan tai tu pula telah ubah sebahagian air. Sebahagian air tu jadi kuning kan, tai tu banyak. Jadi kita berenang berdekatan dengan tai tersebut. So adakah badan kita kira najis? Dia kaedahnya, kawasan yang mana air itu berubah, itu saja najis. Contohnya dia ni berenang bawah tai tu. Dia duduk bawah, dia nampak tai terapung. Tapi bawah ni tak berubah. Berubah kawasan permukaan air. Maka kawasan permukaan air dan kawasan sekitarnya yang telah berubah, itu saja yang dikira mutanajis. Kawasan yang tidak berubah dan air yang baki itu sudah tentu banyak lah, maka tidak najis. Maka itulah jawapan dia. Dah dapat jawapan dah? Daripada keterangan ni. Jadi air yang tempat kita ambil wudu, yang di hulu dia ada orang bela babi. Kalau air tersebut tak ada bau, tak ada berubah, faham? Maka hukum air tersebut suci. Suci lagi menyucikan. Faham tak? Dan contohnya kadang orang dia ambil air kat paip dia bau. Kenapa bau busuk ni? Rupanya ada orang mati dalam tangki. Kerana berlaku macam tu kan. Pernah berlaku Syekh Toha cerita. Maknanya air tu dia datang daripada satu kawasan lah atas. Jadi orang duk mengadu air ni kenapa ada bau. Bila check betul-betul dekat hulu dia, ada babi mati. Mungkin dia punya saluran tu tak besar sangat, jadi dia boleh bagi kesan pada air. Maka air tu mutanajis. Faham? Jadi bergantung kepada ada berubah ke tak ada berubah. Sebab kalau air laut ke air sungai ke yang dimasukkan najis dalamnya, kaedah dia sama.
dia berubah ke tak berubah? Yang kawasan yang berubah dan kita ambil wuduk daripada yang berubah, maka kawasan tu najis. Walaupun air tu dua kolah. Faham? Kita hanya hukum najis di kawasan yang berubah saja. Kawasan yang tidak berubah, tengok baki berapa. Kalau baki kurang 2 kolah, maka dia juga najis. Kalau baki 2 kolah, maka tidak najis. Faham? Maka masalah-masalah yang seumpama dengannya, begitulah hukumnya. Dan lagi kena dia bawa satu masalah. Allahu Akbar. Dia bawa satu masalah. Satu orang dia cedok air dalam bekas yang dia 2 kolah tepat. Dia punya bekas tu, dia punya punggung bekas tu bukan najis. Jadi dia cedok air. Cedok air dikeluarkan. Bila keluar, punggung tu kena air tersebut. Jadi air yang baki tu najis ke tak? Contohnya baldi lah, baldi besar sikit. Air tu tepat 2 kolah 500 liter. Tapi dia punya punggung tu, dia punya luar tu adalah mutanajis. Dia cedok air, kemudian dia keluarkan. Air tu mutanajis ke tak? Mutanajis ke tak? Lah apa? Macam mana cara fikir dia? Bila dia cedok air tu masuk dalam baldi, air tu jadi kurang 2 kolah. Setelah air tu kurang 2 kolah, maka telah kena punggung baldi tersebut, maka bukan najis lah. Tapi kalau dia rendam baldi tu dulu dalam kolah tu, dia rendam, lepas tu dia keluarkan air. Satu dia cedok macam ni, faham? Satu lagi dia masukkan baldi tu daripada punggung ke bawah, penuh, lepas tu dia keluarkan. Air tu macam mana pula? Apa dia? Air dalam baldi suci, air luar baldi tak suci. Itu masalah pertama. Masalah pertama, air dalam baldi suci. Faham? Maksudnya kalau air tu masuk dulu, barulah punggung tu kena najis. Faham? Kalau yang ni dia rendam dulu, dikeluarkan. Tak suci pula. Semua suci. Sebab air baldi tu dia mutanajis. Bila dia rendam, maka automatik baldi tu jadi suci. Sebab dia mutanajis. Mutanajis lah, ada najis yang belum dibasuh, dihukumi. Bila dia masukkan sahaja baldi dalam, maka baldi tu dia jadi suci. Awas, bayi suci, tak adalah isu dia akan menajiskan air. Dan baldi tu dimasukkan dalam air, dalam keadaan air tu masih lagi 2 kolah. Faham? Jadi bila air tu masih 2 kolah, dia tak boleh terjejas dengan sebab masuknya najis ke dalamnya. Dan dia boleh menyuci najis yang ada pada baldi. Faham? Begitu. Duduk. Ulama mengatakan ada keadaan yang mana air itu suci tapi kita tak boleh guna untuk bersuci. Air itu suci lagi menyucikan, tapi kita tak boleh guna untuk bersuci. Macam mana surah ni? Macam mana? Tak boleh guna. Kalau kita guna untuk bersuci, tak sah. Dia bawa masalah, ini masalah masyhur. Dia ada beza dengan masalah Hanafi tak? Masalah telaga masuk bangkai. Telaga ni air dia sentiasa bertambah. Kita ambil, nanti dia kan mata air. Telaga bukan tangki. Tangki kalau kita tak buka pipe, dia tak ada air lah. Itu tempat tadahan dia, simpan. Yang ni telaga.
Dia bawa masalah macam mana membersihkan telaga yang masuk bangkai. Masuk kambing mati kan, masuk jatuh dalam telaga, sehingga berubah. Dia dalam mazhab Hanafi lain, cara dia punya cuci lain. Dia ada tengok yang masuk tempat ayam, kambing, dia ada kiraan. Kena buang air tu 10 baldi maka bersih. Dia ada pakai kira baldi. Kita kaedah dia biasa, air dalam telaga tu memang air kurang, air yang lebih dulu lah secara umumnya lah, telaga besar kita andai. Tapi dengan sebab masuk bangkai tu, dia telah berubah. Jadi cara dia, kita nak cuci, kita buang bangkai tu, kita buang air. Buang air sampailah dia punya bau, warna dan rasa normal. Faham? Dah tak ada dah kesan bau bangkai, maka telaga tu bersih. Air telaga tu kira bersih. Persoalan dia, ada setengah keadaan macam ni. Bila bangkai kambing tu dah apa ni, dah lama dia pecah sampai bulu-bulu dia berterabur. Dia punya lama duduk dalam perigi tu. Jadi kita dah buang bangkai dia, tapi bulu-bulu yang halus-halus tu dia berterabur dalam telaga. Sekira-kira kalau kita cedok je air, mesti ada bulu dia. Faham? Sesurah dia. Sekarang ni kita telah buang air. Kita buang air, bau, warna, rasa tak ada. Dan satu lagi, telaga tu lebih 2 kolah. Walaupun telaga tu lebih 2 kolah, dan segi hukum telaga tu airnya adalah suci lagi menyucikan, walaupun ada bulu tu najis sebab bulu bangkai. Tetapi air telaga ni tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tahu sebab apa? Air telaga tu dia suci lagi menyucikan, 2 kolah sebabnya. Tapi kita tak boleh guna untuk suci. Sebab apa? Sebab apa? Sebab fikirlah. Belajar fiqh kena fikirlah. Saya nak belajar fiqh tapi saya malas lah fikir. Sebab apa dia? Sebab sekarang ni kita nak keluarkan air daripada perigi tu, kita pakai baldi. Baldi tu kecil je lah. Memang air dalam tu 2 kolah. Tapi bila kita cedok je, air tu masuk dalam baldi, air tu dah jadi kurang 2 kolah. Dan tadi kita sebutkan, kalau kita cedok mesti ada bulu duduk dalam air tu. Sebab banyak sangat bersepah. Bila kita cedok je, maka dalam baldi tu dia akan ada air dan ada bulu bangkai. Maka oleh kerana air dalam baldi tu kurang 2 kolah dan ada bulu, maka air tu jadi mutanajis. Jadi macam mana kita nak ambil air dalam tu? So ambil je, keluarkan je, dia jadi mutanajis. Masa dia duduk dalam, dia tak mutanajis. Tapi bila dia dikeluarkan, dia jadi mutanajis. Faham? Betul tak? Betul ke tak salah? Betul ke tak salah? Betul. Betul lah. Itu dia punya. Itu ulama kata, apakah air yang kalau dia bersendirian dia najis, kalau dia berkumpul dia tidak najis? Itu soalan teka-teki. Apa? Kalau dia bersendirian dia najis, kalau dia berkumpul dia tak najis. Apa? Surah yang tadi. Surah yang tadi. Ataupun surah dia air mutanajis dan air mutanajis dan air mutanajis. Jadi air mutanajis ni dia tidak dicantumkan, maka dia adalah mutanajis. Tapi kalau dia dicantumkan sehingga jadi 2 kolah, maka dia jadi suci. Air tu dia mula-mula mutanajis. Kemudian kita cantum jadi 2 kolah, dia jadi suci. Kemudian kita pisahkan balik. Adakah dia jadi mutanajis semula? Tak.
Dia kaedah dia, bila air itu telah menjadi mutlak, dia tak akan menjadi mutanajis melainkan dengan kaedah-kaedah macam mana air itu jadi mutanajis. Sebab bila dia dah dapat je hukum mutlak, dia tak akan boleh jadi mutanajis semula, melainkan kena lalui kaedah yang biasa tu lah, iaitu masuk najis, mengubah najis umpamanya. Dia air yang dua kolah ni, dia hanya akan mengambil hukum dua kolah kalau air itu bersambung antara satu dengan yang lain. Faham? Kalau air itu tidak dikira bersambung, maka air itu tidak mengambil hukum dua kolah. Faham? Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang kata macam benda tu dekat Kemboja kan, masa istimak tu. Jadi kita buat satu tadahan air, besar dia misalnya kurang 2 kolah. Buat tadahan, tapi tengah-tengah tu letak pipe dia bersambung. Dia dekat Kemboja, dia punya tandas dia macam tu. Bila air dia tak pakai pipe, dia pakai kolah. Kalau tandas tu ada 5, dia buat macam kolah. Jadi dia ada pipe yang akan salurkan air. Jadi setiap tandas tu dia pakai air dalam kolah tu lah, kan? Moja. Ke tak tahu? Dah lupa dah. Ada sorry. Oh ni. Dia semua macam tu. Semua masjid macam tu. Dia besar ke, masih kecil ke, tak pakai pipe. Yang tu tak apalah, yang tu memang jelas bersambung. Sekarang ni kita buat macam ni, yang macam dekat Kampung Cenang tu, bulat ni kita katalah dia ni besar dia 100 ritel. Ada pipe, lepas tu ada bulat lagi 100 ritel. Kalau contohnya ada 5 tu tadahan tu. Setiap satu tu dia boleh isi 100 ritel. Faham? Disambung antara satu dengan yang lain dengan pipe. Faham tak? Maksudnya kalau dia buka pipe, akan masuk sampai. Jadi soalan dia, air dalam tadahan tadi adakah dikira 2 kolah ataupun tak? Kalau kita campur dengan semua tadahan, cukuplah 500. Tapi bekas tu sendiri binafsihi dia kurang 2 kolah. Macam mana? Jadi kena tahu kaedah dia. Ustaz apa lepas ni? Sama asbas. Cukup tu.